keputusan rakyat yang harus dihormati PN. Walaupun pilihan raya negeri di 6 negeri telah selesai dan kerajaan baharu negeri telah dibentuk, kita masih mendengar pemimpin Perikatan Nasional meratib bahawa gerombolan yang dianggotai PAS dan Bersatu itu akan mengambil alih kerajaan pusat. Presiden PAS yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan walaupun Perikatan Nasional tidak memenangi negeri Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, kemungkinan kerajaan bertukar masih boleh berlaku. Walau tak menang, banyak kerusi kita dapat. Ini berlaku lonjakan baharu dan akan memberi perubahan, katanya. Lapor Sinar Harian. Abdul Hadi mendakwa kononnya terdapat ahli parlimen daripada UMNO serta dari Sabah dan Sarawak akan menyokong gabungan tersebut nanti. Keadaan ini kita harap akan memberi perubahan untuk mendukung pada kita mendapat majoriti sehingga dapat ambil alih kerajaan. Ini amalan biasa dalam demokrasi. Undi tak percaya, ambil akun bersumpah SD dan sebagainya, ia boleh berlaku, jelasnya. Mengulas mengenai sikap pemimpin Perikatan Nasional itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menegaskan pilihan raya telah berlalu dan semua pihak di negara ini perlu menghormati keputusannya. Perikatan Nasional harus lebih bertanggungjawab kepada negara, rakyat dan juga parti kerajaan sedia ada. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga bertitah mahukan kestabilan politik dalam negara. Jadi hormati titah diraja, hormati keputusan rakyat. PN perlu ada sikap tanggungjawab terhadap negara, katanya, seperti dipetik Harapan Daily hari ini. Muhammad Faiz juga menyeru parti pembangkang agar menghentikan propaganda yang perlu mengelirukan rakyat di negara ini. Ekonomi perlu bergerak dengan lebih baik dan pada masa sama memerlukan kerajaan yang stabil. Jadi janganlah menjejaskan ekonomi rakyat yang sedang meningkat naik ini, ujar beliau yang juga seorang peguam. Kini tersebar pula cerita kononnya 7 ahli parlimen Barisan Nasional akan melompat parti menyertai Perikatan Nasional. Pengarah Komunikasi UMNO Malaysia Datuk Lokman Nur Adam berkata, memang ada khabar angin tersebut tetapi keadaannya terkawal dan dalam pemantauan rapi. Sekarang saya nampak yang ketegak 3 orang yang banyak mengatur perjumpaan dengan geng pemuda lama. Mereka dah mula buat gerakan, katanya, yang bersiaran bersama Facebooker Keadilan Zul Hilmi. Menurut Lokman, mereka yang kononnya akan melompat itu tidak peduli kepada rakyat kerana kerusi akan dikosongkan dan pilihan raya akan diadakan. Jangan bimbang, kita dah tutup rapi. Dia orang yang bising-bising setakat boleh melalak sahaja. Tingkah laku pemimpin Perikatan Nasional ini membuat Jom Channel tertanya-tanya. Dalam zaman milenium ini, kenapa masih wujud pemimpin Islam yang tanpa segan silu tidak menghormati pilihan rakyat dan mendalangi pengkhianatan terhadap kerajaan yang sah dipilih oleh mereka? Agaknya gerombolan ini sangka syurga itu di tangan mereka kerana memakai serban jubah, menunaikan haji dan bersedekah. Sedangkan dalam tempoh hampir 33 bulan menerajui kerajaan menerusi tebuk atap, amanah rakyat telah dikhianati kerana kegagalan mereka mentadbir negara. Kerana itu ada yang mengangkat bendera putih kerana kelaparan dan ramai membunuh diri kerana putus asa akibat kehilangan mata pencarian. Menurut rekod Polis Diraja Malaysia PDRM sehingga 11 September 2022, kejadian bunuh diri di negara ini meningkat 81% dengan 1,142 kes dilaporkan berbanding 631 pada tahun 2020 dan 609 pada tahun 2019. Sementara itu pada masa yang sama, ada pemimpin parti tertentu yang mementingkan kenderaan mewah seperti Mercedes-Benz dan Velfire atau bercuti di London, UK atau di Auckland, New Zealand. Inilah kezaliman pemimpin yang merampas mandat rakyat dan menubuhkan kerajaan kakistokrasi yang ternyata gagal. Adakah kita mahu keadaan yang zalim dan memilukan ini berulang kembali? Buat para pentaksub, ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 113 yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Justru ayuh kita kembali kepada ajaran Islam yang syumul dan menolak mereka yang zalim ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud baginda Rasulullah SAW ialah menolong saudara kita yang zalim itu dengan cara tidak lagi memilih dan mengangkat mereka sebagai pemimpin agar terhenti daripada berlakunya kezaliman yang seterusnya. Melihat tindak tanduk mereka mutakhir ini, adakah para pemimpin Perikatan Nasional dan penyokong mereka benar-benar menjunjung sabda Rasulullah SAW itu? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.